Hi, Assalamualaikum. So my name is Siti Hawa. I am a pharmacist. If you are new here, welcome to my channel. I normally share about my daily life, about health related information. Do not forget to subscribe, like and comment down below. Oh gitu, ada gaya macam YouTuber Mat Saleh tak? I just nak cerita, in my previous video, I ada beberapa komen yang macam sound I pasal apa tak pakai mask, macam tu. So hari ni I nak cerita kat apa semua, nak kena pakai mask ke tak payah pakai mask. Mengikut saranan daripada WHO dan KKM, ada 4 golongan saja yang kena pakai mask. First adalah orang yang menjaga orang sakit. Orang sakit tu maksudnya orang yang ada respiratory symptom macam batuk dan selsema, ataupun orang-orang yang ada penyakit-penyakit yang berjangkit. Second, untuk petugas-petugas kesihatan yang aktif berhadapan dan deal dengan pesakit-pesakit lah. Kalau macam I petugas kesihatan juga, tapi I tak kerja, so I tak payah pakai mask. Petugas kesihatan yang aktif kena pakai mask. Okay, yang ketiga, frontliner. Frontliner ni termasuklah doktor tadi, termasuklah abang polis, kakak supermarket, adik grab, siapa lagi? Pakcik postman. 4 ni lah. Dan banyak lagi frontliner lain yang ada. Dan yang keempat, orang-orang yang mempunyai respiratory symptom yang saya sebut tadi, batuk dan selsema. So 4 golongan ini disarankan oleh WHO dan KKM untuk pakai mask. Yang lain tak payah pakai mask. Tapi hari tu saya pergi supermarket, dia pun tak bagi saya masuk sebab saya tak pakai mask. Ada juga kawan saya yang cerita, dia nak pergi kedai beli barang, polis tahan dekat roadblock, polis tanya, mask mana mask? Tak pakai mask tak boleh jalan. So nak pakai mask ke tak pakai mask ni confused lah. Tarikh 22 Mac hari tu, di BKL ada keluarkan notis arahan mesti pakai mask sebelum masuk dalam supermarket. Tapi arahan tu dah dipindah dan dibetulkan lah. Maksudnya instead of mesti dipertukar jadi digalakkan. Ini adalah sebab bercanggah di BKL punya perintah tu dengan saranan KKM. So kita ni orang awam ni confused nak pakai tak pakai. Yang tak pakai mask kena kecam. Yang pakai mask pun satgi orang KKM ni kata tak payah pakai mask, sangat sihat, tak payah pakai mask. Orang pun dah confused. So daripada kita ni follow tak tentu hala, tak tahu pasal apa, duk ikut je pakai tak pakai ni, I cerita sikit pasal apa KKM cakap orang sihat tak payah pakai mask. KKM cakap jangan pakai mask kalau kita sihat. Satu sebab mask ni bila semua orang duk stockpile, duk pakat nak beli seorang sampai 5 kotak ya, 50 pieces tu, habislah nanti stok tak ada. Demand tinggi, stok tak ada. Lah kali 4 golongan yang betul-betul memerlukan nak pakai mask ni tak dapat stok mask. Ini bahaya sebab especially kalau kat hospital, kalau stok mask dekat hospital doktor nak rawat orang, mask tak cukup. So mereka ni kena jadi kedekut, kena jadi berkira-kira, tak boleh nak tukar mask sekerapnya. Padahal sebenarnya mask ni kita kena tukar dengan kerap. Especially dekat hospital lagi lah high risk sebab orang sakit banyak, orang yang positif COVID pun banyak. So kita tak mau bila mereka ni tak dapat mask, lah kali nanti mereka yang infected, mereka yang positif. Bila mereka positif, kurang lah doktor yang nak merawat orang sakit ni. Lepas tu lagi ramai orang sakit, lagi banyak bebanan kerja dekat doktor-doktor, nurse-nurse yang lain. Dan orang yang betul-betul sakit tak ada mask ni, duk pergi jalan keluar merata, batuk bersin, pui-pui-pui, ayak ni tersembok, kena dekat rail, kena dekat tiang, kena dekat apa tah, aduh, supermarket tu. Rak-rak supermarket kena ayak liuk depa. Lagi kita yang sihat duk pergi pegang, kita pula infected. So itulah sebabnya KKM sarankan orang yang sihat jangan pakai, sebab golongan-golongan yang I sebut tadi lebih memerlukan mask. Aku tak kira aku nak pakai juga mask. Lagi kalau aku positif, bini dengan anak aku siapa nak bagi makan? Hampa nak bagi makan. I dah macam makcik bawang lah. Betul, tak salah pun kalau kita nak pakai mask. Bila kita yang sihat ni pakai mask, in fact kita sebenarnya protect diri kita lebih lagi. Umpama kita ni macam pegang payung ni, tak hujan pun pakai kat payung, just in case hujan, kita selamat. Okay, tapi masalahnya kita takut orang lain yang betul-betul memerlukan payung tu kat tempat lain sekarang duk tengah hujan ni, payung ni dah tirih dah bocor dah. Mereka tak ada payung tu sebab orang yang kat tempat tak hujan duk pergi pakai payung tu. Macam tu lah analoginya. So nak kata bila kita sihat kita pakai, tak ada masalah. Kita lebih extra protection. Tapi in the long run, macam I cerita tadi, in the long run, mungkin kita secara individu kita terselamat daripada
contracted COVID ni. Tapi in the long run, apa implikasi negatif yang kita akan kena? Kita tak kena directly, tapi dia akan macam secara dalam community kita lah masalah tu. So itu yang KKM cuba nak bendung. Okay, hang ni tu tak boleh, ni tak boleh. Lepas tu nak buat macam mana? Reti nak condemn je. Okay, main sini cik nak bagi suggestion. Dia tak boleh juga kita duk habak isu, kita duk kata tak boleh, tak boleh, tak boleh. Bila kita tak bagi suggestion, orang komplain, orang marah lah. Hang, kami nak buat juga, hang kalau nak cakap satu problem, bagi solution. So ini solution yang I nak cadangkan. I cadangkan untuk orang-orang yang sihat ni, beli beberapa je stok 3-ply mask ni. 3-ply mask ni mask pembedahan tu lah, surgical mask tu yang kali hijau putih tu kan. Okay, beli sedikit saja stok supaya bila kita betul-betul sakit, bila kita tergolong dalam 4 golongan ni, baru kita pakai. Kalau kita sihat, sama ada kita tak pakai langsung sebarang mask, ataupun kita pakai mask selain daripada 3-ply mask ni. Contoh mask yang ada, mask daripada cotton, mask yang washable yang kita boleh basuh ulang pakai banyak-banyak kali, mask daripada spandex jersey, sebarang jenis mask. Okay, berkesan ke? Orang kata surgical mask ni paling berkesan. Betul, undeniable, surgical mask which is 3-ply mask ni paling berkesan. Sebab tu kita reserve untuk orang-orang yang berisiko tinggi, 4 golongan tadi. Kalau kita yang sihat, yang tak berisiko tinggi, pakailah mask lain sekadar untuk protect diri kita. Dia tak se-effektif 3-ply mask, but good enough untuk kita yang sihat ni. Okay, so kalau hampa perasan, kalau hampa tengok kita punya Ketua Pengarah Kesihatan, Dr. Hisham, memang beliau walk his talk. Dia kata KKM sarankan jangan pakai mask. Kalau hampa pergi tengok, I tak nampak lagi mana-mana gambar yang tunjuk DG kita pakai mask. Tu mungkin I lah tak nampak lagi. Mungkin ada, tapi setakat ni I tengok tak ada lagi. Macam DG Hisham nak sarankan supaya rakyat-rakyat ni jangan pakai mask kalau sihat. Maksudnya jangan membaziak mask. So beliau pun tak pakai mask bila dia pergi mana-mana conference ke, dia pergi ambil mask daripada syarikat yang hantar mask dari China tu ke, beliau tak pakai mask pun. So itulah kita kata pimpinan melalui tauladan. Hampa tak usah lah duk nak marah-marah dia. Macam I macam ada orang duk marah-marah I kata tak pakai mask dan tak sayang nyawa. Dah, I tak pakai mask sebab I mengikut saranan KKM dan I faham kenapa KKM bagi saranan macam tu. So sebaiknya walaupun apa yang kita nak buat, kita tahu dia punya rasional, dia punya justifikasi, baru kita boleh ikut dengan sepenuh hati. Sebab kita percaya dan kita tahu, bukannya ikut pak turut semata-mata. Okay, so I nak share I punya mask. Ini adalah mask I daripada cotton. No. Ini mask I washable mask daripada spandex jersey. I pakai just in case. Yelah, macam I pun macam apa juga, kita pun nak rasa protected. But I know kalau I pakai yang, kalau I pergi beli yang 3-ply mask tu, I akan menyebabkan kurangnya mask untuk digunakan oleh 4 golongan frontliner yang penting-penting ni. So I sebagai orang yang tak penting, bukan orang yang tak penting, means kita bukan dalam keadaan yang betul-betul terdesak kita perlu pakai mask tak. Kita adalah backbenchers. Stay at home and help. Kalau kita nak keluar, nak juga pakai mask, pakailah mask cotton, mask washable, any mask. Kalau hampa nak pakai baju buat jadi ninja pun boleh, tak ada masalah. Dia efektif juga untuk menghalang these droplet, respiratory droplets, tapi tak se-effektif 3-ply mask. Okay, and one more mask yang I suka sangat pakai, dan I pun recommend kita semua pakai mask ni, especially sebelum kita tidur, supaya kulit muka kita sentiasa cantik dan berseri and stay hydrated. Okay, so people, stay at home, drink plenty, and don't forget to mask. Alang-alang tu I nak ajak lah, kalau pakai mask ni, pakai 20 minit je. Pasal kalau hampa pakai lebih 20 minit, satgi mask ni kering, dia absorb balik semua moisture-moisture kat kulit hampa tu. Dah jadi reverse osmosis. Aku pakai dah macam apa dah ni. Aku rosak aku punya tudung. Cantik tak saya? I nak explain tentang pemakaian glove. Glove ni sarung tangan lah. Sarung tangan yang rubber tu. Rubber. Sarung tangan getah yang orang duk pakai tu kan. Ada orang tanya,
boleh tak nak pakai glove? Sebab bila dia pakai glove, bila dia pakai mask, dia rasa lebih protected. Dia rasa macam doktor kan macam fully protect diri sendiri kan. Pakai mask, pakai rubber glove. So dia pun nak pakai rubber glove masuk dekat supermarket. Sebab bila sentuh-sentuh public space ni takut satgi orang yang positif pergi batuk, pergi bersin, dia pegang, dah duk bawa-bawa balik rumah. So dia pun nak pakai glove untuk protect diri sendiri. Okay, first, this is a misconception. Sebab kita pakai glove ke, kita tak pakai glove bare hand ke, dia tak membawa perbezaan yang banyak pun. In fact, sebenarnya I personally rasa bila pakai glove lebih berbahaya, especially kalau kita tak pandai macam mana nak hapuskan, macam mana nak lupus, nak buang glove tu. Glove tu akan menjadi agent, dia akan jadi taxi, dia akan jadi grab untuk virus tu. Okay, sebab bila kita pakai glove, kita dah pegang troli, kita dah pegang sayap, kita dah pegang cashier, kita dah pegang tombol kereta, kita masuk dalam kereta. Lepas tu bawa balik rumah, duk pegang sana sini lah kali. Surface glove ni kalau kena virus pun, virus boleh hidup untuk beberapa jam dekat atas glove tu. So kita tak maulah. Satu lagi, selain glove ni boleh jadi taxi, boleh jadi grab, bila kita pakai glove, kita akan rasa macam kita dah well protected. Kita dah tak akan basuh tangan dengan kerap, kita dah tak sanitize tangan. Yalah, hampa ni jenis pakai glove sanitize tangan lagi ke tak? So bila macam pelik je pakai glove, sanitize pula. So sebaiknya adalah tak payah pakai glove, keep on sanitizing your hand. Keep on pakai hand sanitizer. Macam bila kita pergi supermarket, dah settle semua, sanitize, gosok, masuk kereta, dah bersih dah tangan kat situ. So bila kita pakai glove, kita tak frequently sanitize dan tak as frequently cuci tangan kita dengan bersih. So itu boleh menyebabkan spreading of the virus even more. Kita kena ingat satu, virus ni penyebaran dia bukan melalui masuk dalam kulit. Dia adalah melalui titisan-titisan cecair daripada pernafasan kita, batuk, semua kan. Dan dia bukan airborne bukan airborne. For now, WHO cakap COVID-19 tersebar bukan melalui airborne. Airborne tu maksudnya daripada udara lah, tapi dia daripada cecair pernafasan kita. So, bila kita duk pakai glove tu, duk pakai rubber glove, kalau kau perasan kan, banyak sangat orang buang mask dan orang buang glove ni merata-rata. I tengok gambar ramai yang orang share kat tepi-tepi jalan bersepah. So bila just let's say glove yang kita buang rata-rata tu sebenarnya ada virus dekat situ, tak kenanya orang yang duk kutip buang pula. So pelupusan glove ni satu cerita pula. Even dekat hospital, glove tak dibuang dekat tong sampah biasa. Glove ni dibuang dekat tong sampah clinical waste yang warna kuning. Specifically untuk dibuang dengan cara yang khas supaya tak contaminated, tak tersebar virus ataupun bakteria yang hospital duk buang lah. So that is the reason why I takkan galakkan orang tu pakai glove. Sebaiknya adalah basuh tangan, elakkan sentuh muka, jaga social distancing, and stay at home. If you don't have anything important or tak nak beli groceries pun, duduk rumah diam-diam, tengok Netflix, main phone. Okay, I think that is all. So I bukannya nak larang, I share I punya pendapat and personal opinion. I tak larang pun. Kalau hampa nak pakai, terpulanglah. Tapi make sure be careful and tahu ada knowledge tu. Nak pakai ke, nak buang ke. Kita jadi masyarakat yang cerdik, yang bijak, yang ada knowledge. If you nak buat anything, do it with knowledge. Okay? So that is all for now. I hope bermanfaat sharing I hari ni. Bye-bye.